Nanti insyaAllah bila kita mula, kita minta semua orang offkan lah mutekan suara dan video buka. Silakanlah insyaAllah. Okey, insyaAllah sama-sama insyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi Jumaat ni secara online ni dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi insyaAllah terima kasih semua yang datang pada pagi ni, dan kalau ada kemudahan insyaAllah boleh buka boleh buka video, dan kalau nak bercakap, nak tanya soalan, insyaAllah boleh buka mikrofon lah insyaAllah, boleh unmute kan. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sama-sama membaca hadis yang ke-18 daripada buku Fi Zilalin Nawawi ini. Jadi insyaAllah moga-moga perjumpaan kita ini akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat meneruskan insyaAllah seperti biasa, sebab kita pun tak tahu kan sampai bila keadaan kita ni, suasana kita ni kena macam ni. Kalau kita berhenti, maknanya kita ni mengalah kan. Kita ni tidak mahu kalah ya. InsyaAllah kita akan menang insyaAllah. Suasana begini, insyaAllah suasana kita akan buat, kita akan lakukan juga dalam apa suasana pun insyaAllah. Jadi kalau kita fikir suasana di zaman Nabi SAW dulu lebih dahsyat lagi bukan sekadar tak boleh berjumpa tak ada Google Meeting pada masa tu, tak ada Zoom, tak ada Webex, tak ada, semua tak ada. WhatsApp pun tak ada. Jadi para sahabat dan Nabi tetap juga bekerja. Mereka boleh juga meneruskan usaha mereka tu mengembangkan Islam walaupun keadaan lebih susah lah kita kata daripada keadaan kita pada hari ni, COVID-19. Jadi kalaulah kita ni mengalah, maknanya kita ni kalaulah ditakdirkan kita ni berada di zaman seperti mereka dulu, seperti zaman sahabat dulu, dengan panasnya, tak ada air condition, dengan tak ada kasut Skechers-nya tak ada, bata memanglah tak ada, semua tak ada apa lagi susahnya pakaian. Kadang-kadang pakaian mereka ni 2 helai 3 helai saja, tak ada almari pun, tak perlu almari tak perlu wardrobe pun, sebab baju tak banyak pun, itu saja baju. Basuh pakai kan. Jadi dengan kenderaannya yang susah kan, bukannya naik jet, bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta, naik kuda, naik keldai, jalan kaki. Kalau sahabat-sahabat ni bila mereka pergi berperang tu, diceritakan bahawa mereka ni kebanyakannya jalan kaki kan. Contohnya peperangan Badar, contohnya peperangan yang lain-lain lah. Biasanya mereka ni bergile-gile, biasanya satu ekor unta kadang-kadang tu 2-3 orang, jadi bergile lah, naik turun. Ada satu cerita ni yang sangat menarik cerita ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pergi ke Baitul Maqdis. Sayyidina Umar ni zaman pemerintahan Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni dia berada di Madinah Al-Munawwarah, tapi
bila tentera Islam telah berjaya menawan Baitul Maqdis untuk menyebarkan Islam di sana, jadi padri besar Baitul Maqdis tu, gereja sana, ketua sana, dia beritahu, dia kata, saya tak akan serahkan kunci ni kecuali kepada presiden kamu, gitu, kepada raja kamu. Pada masa tu raja tu berada di Madinah, bukan berada di bersama dengan tentera tu. Jadi akhirnya mereka bayangkan berapa lama kan mereka terpaksa pergi hantar mesej tu. Bukan hantar mesej kat telefon, naik kapal terbang datang, helikopter datang kan. Tapi maknanya dia terpaksa pergi hantar orang naik kuda pula pergi ke Madinah tu. Berlari naik kuda. Berapa lama berlari tu naik kuda? Seminggu, 2 minggu, lebih kurang. Naik kuda yang laju. Maknanya sampai sana Umar pun datang. Umar datang ke Madinah ni, ke Baitul Maqdis ni. Umar datang lah sebab Baitul Maqdis ni benda besar kan. Bukan kota, bukan bandar biasa-biasa ni kan. Biasa-biasa, bukan biasa-biasa ni. Ini bandar besar kan. Maknanya kalau ikutnya yang ketiga kan, kiblat yang pertama kan. Jadi lepas tu maknanya dia datang, tapi dia datang masa tu bergilir kan. Naik unta dia tu, dia unta satu tapi dia bergilir dengan hamba dia. Hamba dia naik, kemudian ada riwayat mengatakan bahawa dia ni dikatakan baca Yasin. Siapa tu tahulah, wallahu alam bisawab, adalah baca ayat dia kan. Habis ayat ni kau naik pula. Lepas tu dia jalan kaki. Masa sampai di kota Baitul Maqdis tu, giliran Saidina Umar jalan kaki. Hamba dia naik unta. Tengok kan tak makna nak cerita itu unta seekor kan, tapi bergilir. Dia tak boleh naik 2 orang unta, kesian unta kan, berat jadi bergilir. Masa tu dia naik, dia jalan kaki, hamba di bawah. Jadi bila sampai ke kota Baitul Maqdis, di pintu kota Baitul, menunggu di situ ialah padri tadi tu. Padri tadi pergi bersalam dengan tu. Dia kata ahlan wa sahlan, macam tu lah selamat datang wahai Amir Muslim, kata tu yang atas unta tu. Yang atas unta tu kata, bukan aku ketua ni, aku ni hambanya tu, yang bawah tu, yang tarik unta tu. Kita tengok maknanya kan, maknanya kalau kita sekarang ni driver lah bergilir-gilir maknanya kan. Ni jadi driver, lepas tu kau penat, aku jadi driver pula. Kalau kita mana ada kan macam tu kan. Jadi alhamdulillah, tu nak tunjukkan macam mana susahnya lah orang zaman dulu. Mereka ni tetap juga berpegang bahawa mesti meneruskan, gitu kan, tak boleh berhenti. Jadi kita ni Allah Ta'ala uji sikit ni sekarang ni dengan suasana tak boleh keluar rumah, kalau ada tak digalakkan keluar rumah dan sebagainya. Moga-moga inilah kan, kita faham lah bahawa kita jangan berhenti. Kalau kita kata kita belajar, berhentilah belajar. Mungkin kata 2 minggu lepas, seminggu lepas tu teknikal tu tak apalah kan. Tapi kalau stand kita kan, sikap kita kata kita nak berhenti. Sebab apa? Sebab keadaan nak tunggu bila? Kita tunggu habis tu bila? Mungkin 2 tahun lagi. Kita tak nak lah macam tu. Tapi andainya kalau 2 tahun, adakah kita akan berhenti menunggu sehingga 2 tahun? Duduk di rumah je, masak mi goreng, masak ni, lepas tu order daripada Supersafe. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah berjumpa kembali. Tu mukadimah saya lah pada pagi ni yang agak panjang, minta maaf sangat. Okay. Alhamdulillah hari ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi kita untuk kita baca hadis yang ke-18 daripada fi Zilalin Nawawiyah. Ada apa-apa komen, sila tekan insyaAllah. Saya tekan butang unmute tu, lepas tu insyaAllah boleh. Kita ada sekarang ni bersama dengan kita 7 orang hadir. Mudah kita ni online ni kan, duduk dalam rumah je kan. Tak perlu mandi, tak perlu apa. Duduk dalam rumah tapi kena pakai tudung lah. Banyak sekarang ni saya tengok atap lah, saya nampak atap je semua sekarang ni. Mungkin dengar suara tapi orang tak nampak, atap je nampak. Nampak silin je. Dia nampak kepala sikit-sikit. Tak apa insyaAllah okey lah. Okay, jadi insyaAllah saya akan baca ni hadis ni seperti biasalah cuma ialah tak nampak lah kan tak nampak lah. Nak tanya-tanya susah sikit kan. Nak tanya-tanya cakap je bercakap je insyaAllah. Tapi bercakap tekan lah tu, off tu unmute.
Kalau tak, saya tak dengar. Okey, kita akan baca hadis As-Samin Asyar, hadis yang ke-18. Bahasa pun Melayu, D18 bahasa Melayu tua. Hadis 18, ke-18, D8 pula. Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Zarrin Jundubi ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Muaz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Okey. Saya tanda sikit kan, tempat saya baca. Saya rasa tu warna kuning. Warna kuning, lepas tu test ya. Okey, alhamdulillah. Jadi saya tanda tu, saya baca sini. Sekarang ni tempat saya uraikan An Abi Zarrin, yang pertama sekali hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat dua orang sekaligus hebatlah hadis ni sebab dua orang. Yang lain tu biasa seorang-seorang je kita dengar, daripada Abu Hurairah kan, daripada gini, tapi ni dua orang. Yang pertamanya ialah sahabat bernama Abu Zar. Masyhur sangat Abu Zar ni, masyhur dalam sejarah Islamnya sebab dia ni ialah yang pertama, dia ni perompak dulu kan. Perompak, penjahat, daripada Al-Ghifar dia. Bani Ghifar. Ghifar saya nak tulis boleh saya nak tulis. Saya tak pandai sikit ni. Patutnya saya tulis kan. Kalau saya nampak saya ambil ni, saya ada whiteboard ni. Nampak whiteboard saya ni. Supaya kita nampak lah macam biasa kan. Nanti kan tak nampak kan. Whiteboard besar. Terbalik tak nampak Terbalik ke betul? Okey. Betul Okey. Sini barulah nampak Ghifar gitu. Ghifar. Bani Ghifar nama dia. Bani Ghifar tu maknanya ialah nama kabilah tu. Kabilah tu dia tinggal di tengah-tengah di antara ni Madinah kan. Kalau kita peta, saya tengok peta di tangan saya lah ni Madinah atas ni Mekah bawah ni. Dia ni Bani Ghifar ni tengah-tengah sini. Di sini tengah-tengah ni. Kalau kita ni macam tutung lah di antara bandar dengan Kuala Belait, tutung tu. Tutung tu Bani Ghifar tinggal di situ. Jadi kerja dia apa Bani Ghifar? Tengah pada pasir lah maknanya. Adalah tempat dia berkhemah, tak tahulah kan. Tapi Bani tu kerja dia ialah merompak orang. Ataupun kalau orang lalu kawasan tu, dia dapat mesti bayar cukai lah pada dia kan tak dia rompak barang ke kan, dia apa benda lah, adalah tu lah kerja dia. Kerja tak bagus lah maknanya kan. Jadi dia ni salah seorang lah, Abu Zar ni, daripada Bani tu. Tapi lepas tu cerita dia kan, dia ni dia dengar ada Nabi saya rasa pernah cerita, dia pernah dengar tak? Pernah cerita tak ada ni Hajar Rahimah? Saya nampak kepala Hajar Rahimah, nampak mata. Jadi saya kalau dah pernah dengar, tak tahu. Yang lain tak tahu, tak nampak. Kecuali Ina ni nampak. Nampak sikit sekerat macam tu. Jadi tak apalah saya cerita ingat Abu Zar, ingat cerita ni. Cerita dia ni masuk Islam masa Nabi SAW berada di Mekah lagi. Jadi dia ni dianggap sebagai muhajir kan. Kita ada dua kan, muhajir dengan ansar. Kalau ansar ni adalah orang berasal daripada Madinah. Kalau muhajir ialah orang berada di Mekah. Muhajir tu orang berasal daripada Mekah ataupun Islam masa di Mekah lagi. Jadi Abu Zar ni dia kira sebagai muhajir lah. Okey, tu satu. Jadi dia tadi ni, cerita dia kan, cara ringkasnya ialah dia ni tinggal di tengah-tengah tu, tapi satu hari tu dia dengar ada Nabi seorang telah lahir di Mekah ni, mendakwa, seorang lelaki mendakwa dia ni Nabi, dia ni Rasul. Dia hantar adik dia kan, dia hantar adik dia supaya adik dia ni pergi tengok. Tapi adik dia pergi di Mekah, tengok, balik semula ke Bani Ghifar, cerita tak ada apa, dia kata. Itulah. Jadi Abu Zar ni tak puas hati. Dia kata kau ni taklah kan, tak puas hati lah dia kan. Apa kau ni, aku dah dengar. Jadi dia pun pergi sendiri, dia sendiri yang pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, ceritanya ialah pada masa tu Nabi ni
masih zaman rahsia lagi. Nabi tidak berdakwah secara terang-terangan, makna kan, tapi masih rahsia lagi, dan ada di rumah tu. Nabi dah berdakwah terang-terangan, tapi sahabat-sahabat lain rahsia semua. Dia ada tahap-tahap tu. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam tu, tahap yang pertama, kalau saya lukis kan, boleh lah lukis lah, saya lukis. Kalau nak agaknya nampak lah, tinggal saya lukis-lukis nanti. Saya pula tak nampak. Kalau kita lukis macam tu, kita kata macam tu. Ni tahap Nabi ni, kita ada dua tahap Nabi ni. Yang ni 13 tahun, yang ni 10 tahun. Ini Madinah, MD kita kata, bukan Maktab Duli, MD. Kemudian tak nampak apa yang Ustaz lukis? tak nampak. Nampak tak? Sekarang nampak. Oh, tadi tak nampak. Tadi dah nampak. Ini MK. Ini Maktab Duli. Bukan Maktab Duli, MD, Madinah. Ini Makkah. Masa 13 tahun ini, Nabi ni, dia ada dia pecah-pecah ni. Kalau kita tengok, dia pecah-pecah macam ni. Pecah-pecah. Saya nak pecah macam mana tu. Ni 3, gitu kan. Ni 4, gitu. Ni 3, ni 3. Berapa dah? 3, 4, 3, 3. 3, 4, 3, 3. Betul lah? 13 kan? Apa dia 3 ni? Apa dia 4? Apa dia 3? Apa dia 4? 3 ni yang pertama ni adalah Nabi ni rahsia. Nabi dakwah dia secara rahsia saja. Nabi tak dakwah kepada orang ramai. Kan? Nabi dakwah hanya target-target lah. Target-target orang saja. Abu Bakar, adik-beradik, anak-anaknya, isterinya, gitu kan, hamba-hambanya kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini zaman ni. Selepas tu Nabi berdakwah keluar dari, bukan luar daripada Madinah, luar daripada Mekah, tapi luar daripada rahsia tu berdakwah. Tapi sahabat-sahabat lain masih rasa senyap-senyap. Ni 4 tahun sini. Ini 3 ni 3 yang kena ni lah, ni boykot sebenarnya, boykot Nabi dia boykot. Kan Nabi dia boykot 3 tahun. Yang ke-7, 8, 9 habis masuk yang ke-10 tu dah keluarlah daripada boykot. Yang ni 3 tahun ni, 3 tahun ni tak akhir ni Nabi dakwah kepada orang-orang yang daripada luar Mekah. Itulah cerita dia. Jadi Abu Zar ni masuk Islam ni area sini. Sini. Ni Abu Zar. Gitu. Harap-harapnya nampak tu. Nampak Abu Zar. Macam tu. Kalau tak, whiteboard di sebelah sini. Di rumah Hajah. Okey. Jadi Abu Zar tu masuk Islam pada masa tu. Jadi tapi dia pergi ke Mekah, dia tak jumpa Nabi. Dia tunggu saja. Dia tunggu tak jumpa apa-apa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, kan kita cerita hari tu masa cerita tetamu kan. Tapi ada seorang yang memerhatikan dia, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali perhati. Ali ni masih kecil lagi, masih budak lagi lah, belasan tahun umur dia. Tapi dia observe maknanya dia dia kata ni ada seorang pelik ni, daripada mana apa semua kan. Dia tengok pada waktu malam, dia ajak orang tu balik rumah dia. Itulah cerita dia kan. Jadi selepas 3 hari bertamu, tu cerita. Kemudian dia pun bawa lah kan, dia tanya tu, akhirnya dia pun, itulah cerita dia pun masuk Islam. Abu Zar jumpa Nabi, masuk Islam. Tapi Nabi SAW suruh dia balik semula ke kampung dia, jangan tinggal di sini. Kan, sebab dia kena pukul kan, cerita dia. Tapi kena pukul, datang orang selamatkan dia. Ada sahabat lain selamatkan dia. Jadi dia kata, awak tahu tak siapa dia ni? Dia ni adalah Bani Ghifar. Bani Ghifar ni siapa? Kalau awak pukul dia, nanti bahaya. Sebab dia ni tinggal di padang pasir tu, tempat kita lalu jalan on the way, kita nak pergi berniaga ke Syam, ke atas tu Syam. Jadi oleh kerana tu mereka lepaskan dia. Nabi kata, kamu baliklah Abu Zar, balik ke kampung kamu. Lepas daripada tu, dia balik kampung dia dah jadi Islam yang baik. Masya Allah kan, dia tinggalkan semua tu, kerja merompok-rompok tu semua dia tinggalkan, dia tak buat dah. Last kali tu, apa cerita dia? Kemudian dia pun bawa Islam kan orang kampung dia tu. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, hijrah Madinah, dia telah bawa semua sekali Bani dia tu, orang negeri, orang kabilah dia tu, pergi kepada Nabi SAW dan berpindah ke Madinah. Tu Nabi SAW kata dalam hadis dia, Ghifarun ghafarahullah. Nabi kata, masyhur kan, Ghifar tu
Bani itu, tapi Nabi kata ghafarahullah, Allah Taala mengampunkan, ghafarahumullah, Allah Taala ampunkan mereka. Dekat tu ghafar. Jadi cantiklah bahasa Arab tu kan. Okay, itu habis cerita Abu Zar. Nama dia sebenar adalah Jundud ibnu Junadah tu kan. Jadi nama dia Abu Zar tu bukannya nama dia. Abu Zar tu ialah gelaran dia, kita sebut itu. Jundub tu adalah nama sebenar dia. Kemudian tu yang keduanya ialah periwayat yang kedua, Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kita sampai situ ya. Abu Abdurrahman tu bukan nama dia. Nama dia ialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni seorang Madinah. Jadi dua orang lah, seorang daripada Muhajir, seorang daripada Ansar. Okey. Jadi kita sebut dia sini ialah radhiyallahu anhuma. Sebab kedua-dua untuk kedua-dua orang tu. Okey. Hadis diriwayatkan daripada, dikatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hari tu kita belajar kalau nak disebut an sini, an tu maknanya ialah kemungkinan dia tidak dengar sendiri. Dia bukan mereka berdua ni dengar daripada Nabi, tapi mungkin mereka dengar daripada sahabat lain yang bercerita hadis ni kepada mereka. Tapi dalam cara hadis, kalau sahabat ambil daripada sahabat, dia tak perlu sebut nama sahabat tu. Gitu. Dia hanya cukup dengan sebut an sahaja. Dia kalau dia sendiri dengar, dia akan guna perkataan lain. Dia akan guna sami'tu, aku mendengar, dia kata. Kalau aku mendengar tu maknanya dia sendiri mendengar daripada Nabi. Kalau dia kata an Rasulullah, daripada Rasulullah, artinya ialah kemungkinan bahawa dia tak dengar sendiri, tapi dia ambil daripada sahabat lain yang mendengar. Mungkin dia pergi berjalan ke mana-mana kan, tapi sahabat yang berada dengan Nabi tu ceritakan, kami telah dengar. Jadi dia riwayatkan. Jadi itulah lebih kurang kan. Kalau contohnya maknanya hari ni katakanlah ini kita manusia ni, jangan contoh ni, katakanlah Hajah Khadijah mana lah tak dengar katalah contoh kita. Jadi sampai habis dah katakan. Dia sampai rumah dia, kelas dah habis dah, pukul 11.45 dah habis kata. Kita habis 11.45 kan. Jadi dia pun berkontak lah dengan Hajah Izan kata. Saya nampak nama kat sini, jadi saya sebutlah nama. Dia kata, Hajah Izan, tadi kita cerita apa tadi? Ustaz cakap apa tadi? Dia pun cakap, Hajah Izan pun cakap lah kepada dia, gini. Hajah Izan kata, Ustaz cakap gini ni. Jadi sekarang ni Hajah Khadijah akan berkata, dia kata Ustaz cakap macam ni. Padahal sebenarnya dia dengar daripada Izan, bukannya dia dengar Ustaz direct. Dia tak ada pun tadi. Contohnya macam tu lah. Boleh tak macam tu? Untuk sahabat boleh. Kalau Hajah Izan, Hajah Khadijah ni sahabat boleh. Tapi kalau bukan sahabat tak boleh. Dia mesti kena sebut. Hajah Khadijah mesti kena sebut, saya telah mendengar, Izan telah beritahu saya bahawa Izan telah mendengar Ustaz cakap macam ni. Kalau macam tu lah cara dia lah. Jadi sekarang ni kita kata dia gunakan perkataan an. Kita tengok sekarang ni daripada Rasulullah, ini dia konten dia. Jadi hari tu kita kata hadis ni ada dua kan, ada dua part. Kalau ingat insya-Allah, ingat lagi whiteboard saya ni dah penuh lah. Whiteboard kecil, nak padang pula, jadi kerja pula. Kita ada dua kan, iaitu apa? Betul ke saya tulis ni terbalik dah tulis daripada atas. Yang pertama dia sanadun, kemudian itu matan. Hadis ni terbagi pada dua. Kedua-dua ni kita panggil dia hadis. Jadi hadis ni ada dua part lah. Bukan satu part saja hadis ni, tapi bagi kita orang Melayu, orang mudahnya, orang awam ni kan, macam kita ni kalau disebut hadis ni lah sebenarnya ni matan ni. Nampak tak Hajah ni? Macam Rahimah nampak nampak okey. Takut rendah tak nampak. Jadi Tak nampak? Nampak? Angkat lagi sikit Ustaz. Mim tak? mim tak nun. Itu mim tak nun. Matan. Ya. Dal.
Sin sin nun dol. Ni dol. Okey. Jadi bila sebut hadis tu hari tu kita kata sebenarnya hadis tu bila disebutkan hadis dia mesti ada dua ni. Dia tak boleh bagi orang Melayu kita orang moden lah, orang sekarang ni kan, orang mudah-mudah ni sahaja. Bila hadis, mana hadis Nabi cakap apa, ni dia. Sebenarnya hadis tu mesti dua, yang ni dan ni. Kalau ni saja apa masalah dia? Tak boleh ke yang ni saja? Ada masalah. Masalahnya apa? Ini adalah konten ni bagaimana boleh sampai pada kita, sedangkan Nabi tak jumpa dengan kita, contohnya lah kan. Jadi sebab itulah tak boleh, mesti ada ni. Ini adalah dia chain dia tu kan, dia rantai tu, mata rantai, iaitu bagaimana dari Nabi kepada Bukhari tu. Kita ambil daripada Bukhari lah, sebab Bukhari kata hadis ini hadis Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tabrani ke, Imam Abu Daud ke, orang-orang yang kumpul dipanggil pengumpul hadis, dipanggil orang-orang tu. Jadi mereka yang kumpul-kumpul hadis ni, mereka tak jumpa Nabi. Mereka hidup lebih kurang 250 tahun selepas daripada Nabi. 250 tahun lama. Kalau kita 250 tahun ni, Allah, zaman siapa tu, sultan apa tu, 250 tahun, 200 tahun, 250 tahun. Mereka tak jumpa Nabi. Tapi bagaimana mereka ni boleh tahu Nabi tu berkata begini dan begitu? Kerana mereka ada ni. Mereka mesti sebut ni, aku ambil daripada seorang ini, orang itu telah ambil daripada orang itu, orang itu telah ambil daripada orang itu, orang itu ambil daripada orang itu, orang itu. Biasanya 4 atau 5. 5 kan. Jadi 4 atau 5 tu, itu nama dia, kita panggil sanad. Okey, yang konten hadis tu Nabi SAW berkata, itulah nama dia. Jadi yang kita highlight tu dalam skrin tu, yang kita highlight ittaqillah haitsuma kunta, itulah nama dia, matan hadis. Yang sanadnya mana? Tak ada di sini. Sanad di sini, sanad tu, sanadun tu, chain dia tu disebut satu saja, yang the last person, iaitu sahabat saja. Dia tak sebut the full dia tak sebut. Kenapa dia tak sebut? Kenapa Imam Nawawi tak sebutkan di sini? Imam Nawawi tahu dah. Kita semua ni orang zaman sekarang ni malas kan. Kalau kita rajin nanti, kita kalau Imam Nawawi sebut pun kita nak baca tak rasa? Nak ingat tak? Nak dengar tak? Dengar pun tak faham. Itulah kan. Maknanya kalau tengok pun Atau Ustaz yang dalam bracket tu bukan. Yang mana? Dalam arah komputer kita, dalam yang skrin tu ada dia ada bracket tu. Yang bawah tu ke? Itu bukan sanad tu. Bukan sanad tu. Yang bawah ke? Riwayatul Tirmizi. Tak, bukan. Itu bukan sanad. Itu hanyalah pengumpul hadis. Tirmizi tu ialah pengumpul hadis. Dia Tirmizi sama standard seperti apa, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Dia ramai tu An-Nasai, At-Tabrani, Al-Hakim, apa lagi? Al adalah berapa ratus al lagi tu. Itu semua tu kategori orang yang hidup 200 tahun lepas Nabi. Imam Tirmizi tu. Jadi Imam Tirmizi tu dia ambil panjang tu, dia ada link ya. Bukan tungkul link link dia sehinggalah sampai kepada Abu Zar. Jadinya Ustaz? Ya. Macam mana? Jadinya kalau ia cakap diriwayatkan itu bukan sanad tu. Bukan. Sanad. Itu yang dia sebut diriwayatkan oleh Tirmizi, pengumpul, ataupun nak sebut macam mana? Kalau dia sebutkan Tirmizi, makna pengumpul. Kalau disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zar, itu maknanya orang yang terakhir. Sahabat mana yang mendengar? Sanad ini sahabat-sahabat yang menceritakan kan? Ya, betul. Sanad tu ialah deling yang panjang tu, daripada Abu Zar sehingga Tirmizi. Itu nama dia sanad. Tapi dia tak sebut sini. Dalam buku kita ni disebutkan Abu Zar yang last, dan kita nak last kan yang pertama, mana-mana lah orang yang jumpa dengan Nabi, dengar daripada, dan kemudian yang last kali ialah Tirmizi. Link macam tu. Link tengah-tengah tu dia tak sebut di sini.
Kenapa tak sebut? Panjang. Kalau sebut separuh daripada hadis ni ialah sebut benda tu. Okey, ada soalan lagi nak tanya? An-Nafi tu ada tapi dia tak dia dalam kereta ke macam mana? Agak-agaknya. Ke atau orang lain? Tu dia punya admin, Ustaz. Oh. Okey. Okey, seterusnya insya-Allah kita baca sekarang ni matan hadis tu. Kalau ada soalan, cakap buka suara tapi cakap tak benar, cakap seorang-seorang nanti kalau tak buka. Kita tak dengar ni. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kita tengoklah ittaqillah tu takwa. Tapi dalam bahasanya kalau ittaqi tu makna kamu seorang, maknanya seorang. Kalau ittaqu, gitu makna ramai. Bertakwalah kamu semua, gitu. Kalau ittaqi, bertakwalah kamu seorang, gitu. Asal dia daripada takwa lah. Dia sebenarnya perkataan dia tu mudah je, simple. Arab ni kalau ki tu makna satu, ki tu dia dah jadi satu makna dah. Ki itu. Ki tu ada makna tu. Ki tu makna jaga, gitu. Hei, jaga. Ki. Tapi bila ittaqi maknanya bertakwalah kamu. Itu maksud dia. Ittaqi Kemudian dia kata ittaqillah gitu ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Gitu. Kemudian haitsuma kunta. Haitsuma tu maknanya di mana-mana sahaja. Di mana-mana tu tak kira lah. Kamu berada seorang diri, kamu berada ramai-ramai, kamu berada, ikutlah. Dalam tandas ke mana ke, ikut. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Suara saya dia apa ni, dia masuk balik. Masuk di mana tak tahu. Ada tempat mungkin kena perlahankan sikit tak tahu. Ada tempat dia echo. Okey, seterusnya Echo. Tak tahu dah. Okey dah tak ada dah. Tak dia ada sekejap tadi. Okey, seterusnya apa ni? Haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada. Okey. Kemudian Apa kunta? Kunta tu di mana saja. Dia daripada kana yakunu, kamu berada. Kamu makna situasi apa pun, gitu. Di mana saja. Haitsuma tu di mana saja kamu berada, gitu. Kunta, kamu berada. Kunta kamu. Ya, betul. Ta tu kamu, ta tu. Dia bahasa Arab kalau kuntum kamu semua, gitu. Kunta. Kalau kun saja yang menyanyi tu, kun, hendaklah kamu jadi. Kun apa? Yang nyanyi lagu tu, lagu dalam duduk menyanyi tu. Kun anta tu. Kun anta. Ada lagu tu, kun anta Ustaz. Ya, daripada kuek tu. Kun anta itu tu maknanya hendaklah kamu jadi diri kamu, gitu. Itulah maksud lagu tu. Jangan jadi orang lain, hendaklah kamu jadi diri kamu, gitulah. Kun anta. Kunta tu lain, hendaklah kamu tu, di mana saja kamu berada. Tu. Wa atbi'i, yang keduanya wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Kemudian ikutilah, atbi'i. Dia daripada taba'a. Taba'a tu maknanya mana dah marker saya ni. Okey. Saya lukis lagi ni. Tak tahu lah. Tak padam lah. Tak apa kan. Nak melukis lagi. Melukis apa tadi? Ni. Taba'a ni. Nampak tak Nampak tak? Nampak Dia taba'a ni maknanya ikut, makna dia. Ikut. Tu. Jadi kalau dia kata sini benda wa'atbi'i, ikutilah maknanya. Maknanya dah buat satu benda and then after that, after that you buat benda tu, gitu. Dalam bahasa Arab maknanya kita ada satu perkataan lagi, dia kata gini, tabi'in. Ni kan? Orang-orang yang sahabat tabi'in. Tabi'in tu orang yang mengikut maksudnya. Orang datang selepas. Iaitu siapa? Orang datang selepas sahabat. Kalau selepas Nabi dipanggil sahabat. Sahabat mana apa? Perkataan sahabat. Orang yang melihat Nabi. Orang yang melihat, orang yang hidup
sempat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tak mesti melihat. Sebab ada yang buta tak melihat. Itu ulama kata kan. Seperti Abdullah bin Umi Maktum, sahabat tu dia buta. Tapi maknanya sahabat tu maknanya orang yang bersama maknanya. Together. Asal makna sahabat tu. Siapa yang together. Tapi tabi'in tu orang yang mengikut. Tabi'an tu mengikut. Sebab dia mengikut sahabat. Dia tak sempat jumpa Nabi. Dia mengikut sahabat. Gitu. Kemudian selepas daripada tu kan kita ada lagi tabi'in. Itu orang yang mengikut kepada yang mengikut. Lepas tu ada lagi tabi'in. Orang yang mengikut kepada orang yang mengikut kepada orang yang mengikut. Gitu pula. Kita Hajah Fina. Lepas tabi'in lagi. Apa dia? Lepas tabi'in lagi apa lagi? 3 pula. Tabi'in. Atau 4 pula. Tak, ia lepas tabi'in, lepas tabi'in. Tabi'in. 3 kali. 3 kali. Hajah Fina berapa Hajah Fina? Apa tu? Berapa kali tabi'in? 50 kot. Anda payah dah payah ditaruh macam apostrofi apa tu. Kita tulis tu. Jadi kita tulis sini Hajah Fina tabi'in kuasa ada kata 50 kat atas tu kecil tu. Banyak kali supaya itulah. Kalau anak Hajah Fina pula 51. Fina ni nama anak kumpulan SSI punya komputer. Oh gitu. Minta maaf, saya tak tahu. Dapat. Okey tu. Saya baca yang tu je. Minta maaf. Okey. Aku pakai komputernya. Apa soalannya? Soalannya yang tabi'in ia kena kira selepas berapa ratus tahun selepas Nabi wafat. Dia tak kira, dia kira generation. Dia sempat berjumpa atau tidak. Itu. Dia bukan generation juga, dia kira orang tu berjumpa atau tidak. Gitu. Kalau yang sahabat yang bersama kan? Kalau sahabat ni orang yang sempat berjumpa dengan Nabi. Gitu. Tabi'in yang sempat berjumpa sahabat Nabi. Betul. Ada juga Tabi'in. Orang yang sempat berjumpa dengan tabi'in. Gitu. Okey. Saya sampai bila tu? Sampai 3 generasi lah sejam macam tu. Biasanya orang tak sebutlah panjang-panjang tu. Dah nak pensan dah. Banyak-banyak panjang-panjang sangat kan. Dia bukan ikut ukuran tahun-tahun. Dia ikut biasanya orang berjumpa. Generasi ni biasa berjumpa. Generasi ni biasa berjumpa dengan ni. Macam tu lah. Tapi ada juga aja orang yang tak berjumpa. Ada juga. Dia hidup, contohnya dia hidup di zaman Nabi tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dia hidup di zaman Nabi, tak sempat jumpa Nabi. Jadi dia bukan dikira sahabat. Seperti siapa? Nak tanya Hajah. Nak tanya, bukan Hajah Fina. Nanti saya sebut Hajah Fina pula. Saya sebut nama lah. Nama yang ada di situ lah, kan mudah sikit. Okey. Apa Ustaz yang saya sempat berjumpa? Orang yang dia hidup di zaman Nabi, dia masuk Islam, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi. Siapa dia contohnya? Kan bukan Raja Najasyi. Raja Najasyi. Betul juga. Betul. yang mengirim surat kan Najasyi. Lagi? Yang masyhur ada seorang daripada Yaman. Uwais Al-Qarni. Yes, betul. Uwais Al-Qarni. Itu masyhur tu dia. Sebab dia yang angkat mak dia tu. Yang membawa dia ke Mekah tu. Di sikutnya. Itu dia tu yang apa ni? Contoh yang baik kan. Orang yang baik kepada ibu bapa dia lah. Maknanya dia yang Nabi kata, kalau kepada Nabi pesan kepada para sahabat, kalau kamu berjumpa dia ni, kamu minta Allah Ta'ala supaya dia berdoa untuk kamu. Gitu. Jadi Sayyidina Umar praktis benda tu. Bila Sayyidina Umar jumpa dia, Sayyidina Umar suruh ni. Jadi kan hebat kan, Sayyidina Umar ni orang dah hebat dah, tapi Sayyidina Umar pun minta pada dia. Sebab Nabi minta.
Nabi beritahu kalau jumpa ni Uwais ni. Tapi Uwais tu bukan sahabat, tapi dia tu taraf dia tu macam lebih hebat dari sahabat. Sebab apa? Sebab kerana baiknya itulah, kerana kehebatan dia. Okey. Seterusnya. Jadi itu huraian perkataan wa'atbi'i. Panjang wa'atbi'i. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Nabi kata, hendaklah kamu ikutikan selepas daripada kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya kalau kamu membuat jahat, ada buat sayyi'ah, dosa, hendaklah kamu iringkan, maknanya datangkan selepas daripada tu dengan perbuatan yang baik. Nabi kata tamhuha, artinya perbuatan yang baik tu akan menghapuskan kejahatan awak tu. Tamhuha tu. Jadi Nabi nak beritahu sini kan, kita boleh faham bahawa maknanya manusia, kita ni manusia kan. Manusia ni memang akan ada buat kejahatan. Kita ni bukan Nabi, kita ni bukan Rasul. Kita ni tidak maksum. Oleh kerana kita tidak maksum, tu nombor satu yang kita boleh faham kan? Bila kita ni tidak maksum, kita buat jahat, kita kena ingat bila kita buat satu kejahatan, Nabi beritahu kita segerakan kita ni bertaubat, istighfar dan kemudian buat satu kebaikan selepas itu, supaya dia akan hapuskan, supaya balance lah kan. Jadi contohnya kita terbuat jahat hari ni, Allah hari ni apa buat jahat kita tak tahu apa buat jahat kita. Allah apa ni tak tahulah apa buat jahat kita. Contohlah kata contoh kita buat jahat, jadi lepas cepat-cepatlah kita sedekah ke, kita buatlah apa-apa kebaikan kan. Contohlah macam tu kan. Tak tahulah saya nak kata, kalau kata mengumpat dia berkait dengan orang, kena pergi minta maaf dengan orang. Contohlah kata kita tengumpat, Allah saya ngumpat Sairah, Hajar Sairah ini hari ni contohnya. Tantang nama salah juga tu, nama anak juga tak tahulah nama betul kot. Nama betul Ustaz. Betul kan? Sebab nampak apa ni, nampak atap silin je. Banar tu, namanya Banar. Muka tak nampak silin je. Tak apalah, jadi katakan kita mengumpat orang, bukan nak mengumpat, kita mengumpat Allah. Jadi pergi minta maaf kepada tu, minta maaf kepada orang tu, dan kemudian pergilah buat apa kebaikan, apa semayang hari ni ke, tambah hari ni semayang sunat hari ni, duha biasanya 2 rakaat, hari ni buat 8 hari ni. Malam ni biasa tak semayang malam, buat semayang malam ni, bangun semayang malam 10 rakaat, 11 lah. Macam tu contoh buat kebaikan. Nabi kata. Kemudian yang ketiga, dia 3 perkara dalam hadis ni. Yang pertama, bertakwalah di mana saja. Yang kedua, kalau kita buat satu kejahatan, mesti buat kebaikan selepas daripada tu, supaya dia akan memadamkan. Yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu dengan manusia, bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan khuluqin hasan, akhlak yang hasan, yang baik. Okey. Ustaz, dapat turunkan nama tu Ustaz, skrin kita tu supaya nampak di bawah. Ya ke? Kejap Gini ke? Okey. Boleh? Ni nampak sudah. Okey, jadi sekarang ni kita sedang yang ni Okey. Bergaulah dengan manusia dengan yes, betul, dengan akhlak yang baik. Jaga sikit bacaan tu khuluqin. Kalau khalqin dia lain. Khalqin makna kejadian, makna dia. Tu kan, khalqin. Tu baru dimatikan tu dia jadi kejadian. Khuluqin maksud dia akhlak maksudnya. Apa beza akhlak dengan khuluqin? Akhlak tu ni plural, khuluqin tu singular dia. Okey, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Habis. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bawah ni diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan waqala Tirmizi kata hadisun hasanun, minta maaf, wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Imam Tirmizi berkata hadis ini sahih, hasan dia kata. Hari itu kita belajar kan, ada tiga tahap hadis ataupun 4.
Ada 4 tahap hadis. Kalau masih ingat lah. Sahih, Sahih atas sekali, dhaif. lepas tu hasan, lepas tu dhaif, lepas tu maudhu'. Tadi Ustaz mengulang kaji apa tadi? Yang atas sekali saya lukis pula ni. Saya ni whiteboard saya ni. Dah pusing-pusing whiteboard ni. Kesian Ustaz, kita dah ada pemadam. Pemadam mana tah? Tak apalah, nanti lepas ni saya padam. Ingat nak berteriak tu. Masukkan saja tak dia mana-mana. Okey. Sini nampak Nampak. sorry. Hasan. Sahih. Hasan. Dhaif. Maudhu'. Maksudnya. Modi. Maudhu'. Ejaan dia sini sahih lah Modi tu modi Ustaz. Sahih, hasan, Kan? dhaif, dhaif, maudhu'. Dia eja macam tu. Nampak tak ejaan tu? Maudhu'. Okey, tulisan nampak Takut saya punya kamera tak smart, tak cantik nanti. Tak nampak sangat, dia tak sharp. Maudhu' tu taraf hadis lah. Paling atas sekali sahih lah ini. Hadis sahih. Yang hasan ni sekarang ni hadis ni hasan. Imam Tirmizi beritahu. Hasan ni boleh terima lagi. Hasan, Dia sampai setakat tu. baik. Hasan apa makna dia? Makna dia baik, dia baik. Sahih tu betul kalau ikut makna lah tapi maknanya adalah standard dia tu sikit ulama hadis beritahu kalau hasan ni maknanya orang yang riwayatkan hadis tu dia kurang kuat sikit ingatan dia. Kurang kuat sikit, bukan lemah. Itu. Kalau lemah ingatan, hadis tu jadi lemah. Kan kita sebut tadi chain kan, chain panjang-panjang tu, chain panjang-panjang tu. Dia kalau seorang saja fail, dia akan hadis tu jadi fail. Walaupun orang lain okey. Itu masalah dia hadis ni. Dia chain dia kan semua kena betul. Kena okey. Mesti sahih. Gitu kan? Okey. Apa tadi yang chainnya tu ada yang bukan lemah, kurang ingatannya. Kalau kurang sikit bukan lemah ingatan kurang sikit je. Dia akan jadi hasan hadis tu. Dia Orang pelupa Ustaz. Daif orang pelupa. beza antara ni dengan ni ialah yang ni bukan pelupa. Kalau pelupa dia akan jadi ni. Apa maudhu'? Dhaif. Daif pelupa. Hmm. Kalau maudhu' langsung dah dipakai. Kalau maudhu' ni bukan hadis sebenarnya, tapi orang mendakwa hadis. Orang mengatakan ia hadis, tapi sebenarnya dia bukan hadis. Itu hadis maudhu' maknanya. Hadis yang dicipta maknanya. Hadis yang dibohong, hadis yang diada-adakan. Hadis palsu lah. Ada palsu, yes. Pergi ke Pasar Gadung, contohnya kan. Ada orang jual sate, contohnya. Durian palsu Dia kata, Nabi SAW telah bersabda, siapa yang makan durian, maka dia akan diberkati, diampunkan 20 tahun. Contohnya. Daif. Jadi, tanyalah pakcik yang jual durian tu. Hei pakcik, awak ambil hadis ni daripada mana uncle? Oh, ni hadis Nabi, dia kata. Riwayat Bukhari lagi dia sebut. Dia pun tunjuk dalam Facebook dia tu. Jangan percayalah, mana ada zaman Nabi durian kan. Karut pakcik ni kata. Panggil majlis agama, tangkap pakcik tu. Ngarut ni. Itu nama dia hadis maudhu'. Hadis Ustaz, saya ada soalan. ya. Izan dulu. It's okay, Kai. Go ahead. Aku soalan saya ni Ustaz, macam mana? Because kalau dulu memang ada macam mana ada kata dia tebin tu tapi sekarang ni kata ni bergantung arah teknologi. Ya. Zaman sekarang ni, so apatah macam mana tu dia silah semua tu Ustaz, macam dah ada zaman bukan dia bertelaki kan sekarang ni kita ni melalui macam mana ni Melalui Google Meeting. Dia bertelaki kan belajar pada bandar. So macam mana tu Ustaz? Macam mana apa tu? Penurunan hadis ni macam melalui kita ni belajar ni kan. So macam grup habis Ustaz ni apa namanya? Kita sekarang ni Hajar, Kira mengajar kata kita sekarang dah mudah dah. Kerana kita dah ada hadis-hadis semua telah dikumpul oleh ulama-ulama pengumpul hadis.
Nawawi ni ya. Imam Dia yeah. mengumpulkan lah. Even Imam Nawawi pun bukan pengumpul hadis. Bukan, dia bukan. Dia bukan. Apa dia? Pengumpul hadis tu macam Bukhari, macam Muslim, macam Tirmizi, itu. Oh. Sebab Imam Nawawi dan juga Imam Tirmizi ni sebagaimana hadis ni, zaman dia tu lebih kurang 300 tahun Oh, biasanya ada tu. Ya. Kerana tu Imam Nawawi dia sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Kalau kita beritahu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi, salah. Dari segi tak diterima tu. Sebab Imam Nawawi bukan pengumpul hadis. Macam mana awak boleh cakap diriwayatkan oleh Imam Nawawi? Gitu. Dia mesti riwayat tu Tirmizi ke, Tabrani ke, Bukhari ke, Muslim ke, boleh. Sebab mereka ni pengumpul hadis. So Nawawi ni orang yang macam kata bukan kerja dia mengumpul hadis, kerjanya hanyalah menyusun hadis. Memilih-milih, menyusun-nyusun mana yang patut kita belajar, patut umat Islam belajar. Yang penting-penting. Macam itulah. Boleh saja. Okey Ustaz, okey. Alhamdulillah, boleh bertanya kan, bagus juga kan. Ni siapa lagi nak tanya? Soalan saya Ustaz mengenai dengan Do'ifan ni. Kalau Hasan tadi ya baik kan, dia punya tahapnya. Ya. Tapi ada yang kurang yang mensanadkan itu. Ya. Tapi kalau Do'ifan ni artinya Lemah. ada orang yang pelupa atau lemah. Dia Itu saja alasannya. banyak sebab. Banyak sebab Do'if ni. Kadang-kadang orang tu pelupa. Kadang-kadang disebabkan orang tu jahat. Orang tu tidak amanah. Orang tu tidak sifat dia tak soleh. Dia tak pergi sembahyang masjid pun kira ditolak lah tu. Orang tu dahsyat syarat-syarat dia. Mestilah orang tu memang betul-betul bagus. Orang tu apa dia? Jadinya kalau macam kalau hadis-hadis Do'ifan ni macam mana ada ustaz pernah terangkan pula yang indah melanggar syarat boleh diamalkan. Hadis Do'if ni pula ni kategori yang tengah. Dia ni anak dia ni ada lebih kurang lebih daripada 30 ulama hadis kata. Dia ada ni ranking pula dalam ni. Kita dah bagi 4 kan. Ada 4. Ini Do'if ni banyak ni Do'if ni. Jadi ulama bahagi lebih kurang lah oleh kerana dia ni banyak, dibahagikan ada yang dipanggil sangat-sangat lemah, ada yang lemah sedikit-sedikit. Level lemah tu pekat. Ada faham Jadi maksudnya kadang-kadang tu sangat-sangat lemah. Kadang-kadang lemah tu okey, lemah tu sikit-sikit saja. Contoh. Jadi yang ulama kata kita boleh beramal, ada kan? Kita boleh beramal dengan hadis Do'if. Ada orang tanya saya, ada orang hantar mesej kat saya. Kemarin saya kata, jadi boleh tak beramal dengan hadis yang tu dia kata yang berpuasa 3 hari dalam bulan haram tu. Ada hadis tu lemah level dia. Ranking dia adalah lemah hadis tu. Ulama-ulama kata. Tapi lemah tu tahap mana? Lemah tu dia tak sebut tahap teruk, tapi dia sebut lemah je. Jadi bila lemah, sebab adalah masalah dalam periwayat dia tu, jadi oleh kerana tu hadis tu boleh tak nak beramal? Boleh nak beramal, tapi bukan boleh untuk dijadikan hujah, dia kata. Dijadikan hujah ni maksud apa? Contohnya kita datang pada orang, kenapa awak tak puasa? Dah sunatkan puasa. Tak boleh ni, Nabi kata ni 7,000 kali ganda, 700 kali ganda ni. Dalam hadis tu kata 700, ada kata 900. Ni 900, tak boleh ni banyak ni. Awak tu nak berhujah tak boleh. Awak nak beramal silakan, nak puasa silakan untuk dapat kebaikan. Jadi artinya ustaz, kalau sekiranya barang cuma tu kita ni menerima, kan selalunya barang ni kita ni menerima melalui SMS, melalui WhatsApp apa semua. Betul. Jadi kita ni bolehkah kita ni share ke Indah tu? Saya cadangkanlah jangan share. Sebab apa?
Sebab takut sampai kepada orang-orang share-share, orang yang tidak faham tentang benda-benda ni, nanti dia akan anggap bahawa benda tu adalah yang Nabi betul-betul bercakap macam tu. Nanti orang yang tak tahu kan, dia akan kata apa? Dia kata, Nabi cakap macam tu, awak ni kata, padahal hadis tu dhaif. Tu kata orang yang faham macam kita, macam kita lah, okey lah kan, maknanya no problem kan. Bila sampai makna kita boleh check hadis ni dhaif. Dalam WhatsApp biasa dia tak sebut kan hadis ni dhaif ke tak dhaif kan, dia sebut hadis kan. Bahaya bagi sampai kepada orang awam, orang biasa-biasa, dia anggap sebab hadis tu hadis yang sahih, hadis yang kuat, sedangkan hadis tu dhaif. Gitulah. Macam boleh macam tu. Satu soalan lagi Ustaz. Apa soalannya tadi, lupa ya. Jadinya yang dah lebih baik Indah di-share lah barang-barang cuma tu. Kecuali kalau nak share, kena tuliskan di situ. Kena tulis tambah lagi. Hadis ini adalah dhaif kan. Dan janganlah menjadikan hadis ni kalau untuk beramal sendiri, boleh, tetapi janganlah dijadikan sebagai untuk berhujah dengan orang lain yang katakan Nabi berkata dan sebagainya. Dan eloknya ulama kata kalau satu hadis tu dhaif, jangan sebut bahawa Nabi berkata. Cantiknya macam tu. Sebutkan supaya diriwayat. Apa dia? Sorry. Soalan saya lagi satu kan, yang saya yang kononnya hadis satu dan tahulah quote unquote lah ada di buku yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ya. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kenapa ia ada dalam buku? Kenapa ia ada dalam buku? Kenapa ditulis di dalam itu kalau ia hadis dhaif? Okey. Terima kasih soalan. Buku Ihya Ulumuddin ni ditulis oleh Imam Ghazali. Tetapi ulama-ulama semua dah tahu, masyhur, bahawa Imam Ghazali telah memasukkan dalam buku tersebut hadis-hadis yang dhaif. Bahkan kadang-kadang ada juga hadis maudhu' dalam tu. Okey. Oleh kerana itu ulama-ulama telah ulama-ulama tak jatuhkan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia hidup sebelum daripada Imam Nawawi sikit. Di Baghdad dan juga di Damsyik. Jadi dia ni seorang ulama yang hebat, Imam Ghazali ni. Cuma bila dia tulis buku Ihya Ulumuddin, dia telah masukkan hadis-hadis tu dalam tu. Kerana apa? Kerana buku Ihya Ulumuddin tu ialah buku tentang amalan untuk menggalakkan orang buat baik. Dia bukan buku hukum. Itu satu. Yang kedua, semua orang tahu bahawa Imam Ghazali masukkan hadis-hadis tu dalam tu. Dan kemudian oleh kerana semua orang tahu, jadi orang-orang yang dah belajar ni, bila mereka nak baca Ihya Ulumuddin tu, antara bukan amaran, peringatan yang pertama sekali yang diberitahu ialah bahawa buku ni akan terkandung di dalamnya, ada di dalam hadis ni, buku ni adalah hadis-hadis yang dhaif. Jadi sebab itulah jangan ambil 100%. Nak guna untuk amalan sendiri boleh, tapi untuk ni kemudian ulama-ulama takut perkara ni sampai kepada buku ni sampai kepada orang-orang yang tak tahu tentang perkara-perkara ni, hadis-hadis dhaif tak dhaif ni. Lalu datanglah seorang ulama yang telah menuliskan, buat nota kaki. Nama dia, ulama tu nama dia Al-Iraqi, Syekh Al-Iraqi. Ni orang zaman dulu juga ni, ulama dulu. Jadi dia telah tulis bawah tu, dia buat nota kaki, setiap hadis ni dia tulis, hadis ni dhaif ke tidak, hadis ni dhaif ke tidak. Dia akan sebutkan ranking hadis yang ada dalam buku Imam Ghazali. Sebab tu ulama kata, kalau kita sekarang nak baca buku Ihya Ulumuddin, mesti cari yang ada di bawah tu, dia tulis nota kaki yang ditulis oleh Imam Iraqi yang memberitahu hadis ni dhaif ataupun tidak. Dia banyak hadis sahih, tapi ada hadis dhaif, dan ada kadang-kadang hadis maudhu' pun ada dalam tu, dimasukkan oleh Imam Al-Iraqi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali. Okey? Jelas tak? Bahaya juga Ustaz kalau kamu forward
Ni Betul. amalan-amalan yang kita ni kurang faham. Yelah, itu kena pastikan dulu eloknya. Ulama kata, kita kadang-kadang bila kita tengok hadis ni, ulama-ulama dia tahu dah, wah hadis ni macam tak apa betul sikit ni. Sebab Nabi jarang bercakap macam ni. Macam saya buat contoh tadi. Kalau Nabi sebut kata, contohnya, siapa yang makan durian, kita boleh faham kan. Takkanlah Nabi bercakap makan durian. Nabi mana ada durian sama Nabi. Itu maknanya kita ada common sense kita kan. Jadi orang hadis ni, ulama-ulama dia ada common sense dia. Dia boleh tengok bila satu hadis tu, takkanlah Nabi berkata macam ni gitu. Contohnya hadis yang amalan setiap hari dalam bulan Ramadan tu kan, puasa hari ni, qiyam hari ni dapat pahala macam ni, buat tarawih malam ni dapat pahala macam ni. Sebab Nabi tak bercakap macam tu. Okey. Habis Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terjemahan hadis kita habis. Pokok perbincangan hadis. Takwa. Jadi dalam hadis ni kita ada 3, ingat ada 3 perkara. Yang pertama sekali takwa. Jadi yang kita sebut ni, takwa adalah wasiat Allah yang agung. Satu benda yang paling besar lah. Takwa, takwa, takut pada Allah, semua tu banyak kan. Untuk orang dahulu dan juga kemudian. Jadi boleh tengoklah dalam surah An-Nisa ayat 1131, iaitu apa? Maknanya bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi untuk umat terdahulu pun. Sebelum daripada umat Nabi Muhammad, memang Allah Ta'ala sebutkan kena bertakwa. Jadi maknanya sepanjang zaman lah, sepanjang masa daripada Nabi Adam sampai kepada akhir zaman, takwa tu memang top kan. Selepas beriman mesti ada takwa. Itu kan, takut pada Allah. Kalau beriman tapi tak takut tu pelik sikit lah kan. Beriman apa tu gitu kan. Nombor 1. Yang kedua, Nabi SAW memulakan khutbahnya dengan wasiat ini, iaitu dengan takwa. Nabi kalau dia berkhutbah, khutbah Jumaat ke khutbah apa, Nabi akan cakap lah, ittaqullah gitu kan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab tu sekarang kalau dalam khutbah Jumaat dalam mazhab Syafi'i mesti ada perkataan tu, ittaqullah. Kalau dalam khutbah Jumaat tak ada ittaqullah, tak sah khutbah Jumaat tu. Dia mesti ada word tu. Dia panggil rukun khutbah, rukun khutbah, iaitu perkara yang mesti ada dalam khutbah Jumaat. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Ada 2 sini kita sebut kan, iaitu takwa ni sesuatu yang diletakkan oleh seorang hamba di antaranya dengan apa yang ditakuti dari Allah itu, iaitu murkanya, pembalasannya, azab. Takut pada Allah lah, mudahnya kan, takut pada Allah. Tapi takut pada Allah bukan takut dengan seperti takut pada harimau Takut harimau, takut binatang, takut hantu, kita lari biasanya. Saya lari. Takut pada Allah jangan lari. Tak boleh lari. Kenapa tak semayang? Saya takut pada Allah nanti. Lah pula. Kenapa tak puasa? Takut pada Allah. Kenapa tak ni? Takut pada Allah. Itu bukan takut. Sebab itulah takut tu lain sikit lah. Takut artinya bukan takut tu, takut maknanya takut azabnya, gitu. Bukan takut Allah tu takut lari daripada Allah, takut murkanya, takut marahnya, takut pembalasannya, gitu. Termasuk dalam kata-kata sini pula sekarang ni, juga termasuk dalam erti kata takwa ialah melakukan perkara wajib, meninggalkan yang haram. Tu cara mudah lah kan, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Tu cara yang kita biasa tahu kan. Kelebihan takwa, orang yang mempunyai sifat takwa akan dapat syurga. Okay. Kemudian takwa sebagai penyebab bagi kecintaan Allah terhadap hamba-Nya. Jadi bukan benda lain bukan maknanya kita kata macam inilah kata tu. Kalau kita ni buat satu amalan ni, Allah Ta'ala akan sayang pada kita. Kalau perkara tu bukan takwa, Allah Ta'ala tak sayang. Jadi kena mesti lihat perkara tu masuk dalam takwa ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu? Bagaimana kita nak tahu perkara tu takwa atau tidak? Tengok kepada hadis Nabi lah. Nabi buat itu, apabila Nabi buat satu perkara, artinya ialah perkara itu adalah masuk dalam takwa tu. Gitu. Kemudian takwa sebagai penyebab kepada kecintaan Allah. Kemudian dibuka semua pintu barakat yang berada di langit dan di bumi. Dibuka semua pintu barakat yang berada di langit kalau dengan takwa. Ni semua ni ambil daripada hadis, sebenarnya ada daripada ayat Al-Quran. Kemudian janji Allah, janji pertolongan Allah sentiasa
Ya. Oh. Janji pertolongan Allah sentiasa mengingini orang bertakwa. Kemudian seterusnya, Allah tolong orang yang bertakwa. Tu kan dalam hadis tu, dalam ayat Quran, minta ayat Quran tu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tu. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Taala akan jadikan baginya pintu keluar. Pintu keluar tu maknanya pelepasan daripada masalah dia. Siapa yang bertakwa, dia akan dapat pelepasan daripada kalau dia ada masalah. Gitu. Lepas tu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki daripada yang tidak disangka-sangka. Orang biasa gantung ayat ni, orang panggil ayat 1000 dinar kan. Orang panggil ayat ni. Siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan kepadanya pelepasan, dan kemudian dia akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Dia gantung pada kedai. Letak ada kedai dia. Jadi orang kita lah kan, tu cara tak betul sikit sebenarnya. Dia tidak bertakwa contohnya. Dia jadi sales girl, tak pakai tudung pun, tapi gantung ayat tu. Itu tak bertakwa, tu nama dia. Takwa tu bukan gantung ayat. Takwa tu ialah dengan tutup aurat. Gitu contohnya kan. Takwa tu kena faham betul-betul takwa. Takwa tu apa? Takwa tu ialah melakukan perbuatan. Ayat tu maksud apa? Ayat 1000 dinar tu, bila kita ni bertakwa, Allah Ta'ala akan beri rezeki pada kita. Bukan kita, bila kita gantung ayat tu, maka Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Gitu. Dia jadi jampi pula kan. Jampi tapi tak buat. Macam orang ni lah kan, dapat Panadol. Dia tak makan Panadol tu. Dia duduk, dia buat tahlil Panadol tu. Dia sebut Panadol tu 1000 kali satu hari. Panadol. Dia bilang dengan tu, Panadol. Panadol depan tu tak makan pun. Agak-agaknya baik tak demam dia. Kalau ikutnya usaha tak ada lah kan, usaha tak betul. Apa sebut Panadol, makan Panadol tu, ambil air minum. Gitu. Jadi mempermudahkan bagi mereka urusan dan dunia dan akhirat. Tu. Kemudian balasan yang baik bagi mereka dunia akhirat. Tu cerita pasal takwa panjang tu Jadi kita masuk ni, iaitu ni takwa yang dikehendaki. Ni takwa yang dikehendaki ni. Ini yang masuk dalam hadis tu, iaitu Nabi SAW kata, ittaqillah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Maknanya takwa ni tak boleh pada tempat-tempat tertentu saja. Gitu. Makna contohnya kan, dalam masjid bertakwa, di luar masjid tak perlu takwa lagi. Benda ni berlaku kadang-kadang tu kan kita tengok kadang-kadang kan, ini dia tulis kawasan zon tutup aurat. Jadi masuk dalam kawasan masjid mesti tutup aurat, keluar masjid tak perlu tutup aurat. Keluar daripada masjid, kawasan zon buka aurat. Bukan. Contoh kan. Tapi orang kadang-kadang macam tu kan. Ni dia kata, ni bercakap dalam masjid ni. Bercakap masjid maknanya tak boleh bercakap bohong lah. Cakap masjid ni. Kalau di luar masjid boleh lah cakap bohong. Mana boleh. Sama je kan kan. Jadi artinya maknanya takwa ni bukan masa sembahyang saja, bukan masa ni. Of course lah, masa sembahyang kita memanglah tak boleh bercakap kan. Tapi masa dalam masjid, kita kata kadang-kadang kan ada orang ni dia menipu. Ni masjid tak boleh menipu. Kita nak menipu, kita keluar masjid. Kita keluar daripada masjid baru menipu. Itu tak boleh. Sama je kan. Jadi takwa ni terang-terangan dan hendaklah rasa dipanggil sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil muraqabah. Muraqabah. Kalau nanti akan datang, saya akan cari pen yang boleh tulis whiteboard saja. Tak keluar sini. Okey, yang seterusnya, jika tidak merasai muraqabah tu, walaupun dalam satu ketika, ini bererti ada penyakit hati. Maknanya muraqabah ni sentiasa kita ni rasa Allah Taala terlihat kita. Allah Taala sentiasa. Kalau hilang tu perasaan tu, Allah tak rasa tak nampak, itu masalah tu sebenarnya. Itu masuk dalam penyakit hati tu, kata tu. Orang panggil penyakit hati tu mana? Bukan penyakit hati tu rasa hati pada orang lain, bukan. Bila kita tak ada rasa, Allah Ta'ala tak tengok kita tu, tak lihat kita, tak pandang kita kan, Allah Ta'ala tak tahu, itu dah penyakit hati nama dia tu. Ni bukan penyakit corona. Ni penyakit ni boleh berlaku kan, tanpa tunggu pandemik, tanpa tunggu diiklankan oleh Kementerian Kesihatan. Dia berlaku juga pada kita. Di rumah pun boleh berlaku ni. Tu perkara yang pertama lah. Perkara yang kedua, tapi habis masa dah.
Kita berhenti situ kot kan. Nanti kan kita sambung nanti lah insyaAllah kan. Hari ni panjang cerita macam-macam, tapi insyaAllah kita akan sambung nanti kot. Macam mana Hajah? Betul tak Tak apalah, kita kan takut ada orang ada kerja, ada apa semua kan. Dah 45 sekarang. Tepat-tepat 45. Jadi insyaAllah setakat itulah saja. Saya berhenti dulu. Macam mana kita ada soalan nak tanya sikit-sikit? Boleh lah kot seminit 2 minit. Ustaz kan semain Jumaat ni. Semain Jumaat. Masjid tutup. Mencuba semua orang. Mendengar apa reaksi. InsyaAllah. Anda lang-lang Ustaz, banyak lagi betul? Banyak lagi. Kalau laju-laju nanti kan terlalu laju nanti tak bagus juga kan. Dia syok tu kalau laju. Tak apa, kita pun tak perlu drive kereta, tak perlu. Tinggal pasang komputer, guna anak punya account, guna Fina punya account. Mudah terus. Hari-hari pun boleh buat kelas kan. Tak ada masalah kan. Senang pulang di rumah, senang makan je. Salah tersiapa terkejut. Lepas ni jamuan ada makan sebelah tu. Kalau anda ada makan ni kan Ustaz. Itu bukan ada hari ni. Disediakan oleh Hajah tu. Ya kau. Hajah Khadijah tu dia buat banyak tu. Apa barang Puan Khadijah letakkan ni sudah saya. Ada nasi sebelah tu, nampak tak nasi sebelah tu? Ada kan? Ada. Tengok cuba pandang sebelah tu, ada nasi banyak tu. Kami ada roti. Okeylah jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa saya serah baliklah kepada mana moderator kita baca doa insya-Allah doa penutup insya-Allah kan. Boleh Hajah Izan? Hajah Izan jadi apa di mana Khadijah Sis? Okey ya, sini. Belum sampai kot, masih dalam perjalanan. Aku sini ya. Tak apa. Nanti saya masuk dalam apa ni? Siapa? Dalam Facebook nanti. Dalam Facebook, dalam YouTube insya-Allah. I think masih dalam perjalanan ke apa lah? Kita ni kesempatan. Macam mana Hajah Izan? Kita tutup majlis lah. Hajah Izan. Dia line. Okey Ustaz, baca penutup doa. Boleh. Okeylah insya-Allah. Boleh bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Doakan kita ni Sama-sama. semua. Amin insya-Allah. Doakan lindungi dari Kira keluar dulu saya baru nak nampak semua. Haji Hairun ni pun baru nampak tu. Tadi tak nampak. Tadi nampak silin saja. Nampak silin saja. Itulah. Saya ingat nak panggil silin. Apa khabar silin? Saya menulis nota, so telefon diampaikan. Tak apa je. InsyaAllah. Yang penting mendengar insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.